Siri bercakap dengan Jin. Episod ke-25. Sumpah Nasi Tangas. Saya pun bertukar pakaian. Tidak sampai 10 minit saya pun sudah berada di kaki tangga. Kemudian saya dan Datuk jalan beriringan menuju ke gigi jalan raya. Datuk menahan bas. Kemana kak? Aku nak bagi ke air tawar. Nak balik. Dah motorku rosak. Aku nak memotong. Sampai aku separuh jalan. Dah mati pula enjinnya. Ini aku balik ke air tawar balik ni. Hai. Kira-kira 40 minit berada di dalam perut bas. Kami pun sampai ke tempat yang dituju, Pekan Air Tawar. Setelah mundam-mandir di dalam pekan kecil itu, Datuk pun menemui kawan lamanya. Usianya tidak banyak beza dengan usia Datuk. Mereka bercakap panjang. Saya hanya tumpang dengar saja. Saya terkejut bila kawan Datuk itu mengajak Datuk untuk pergi ke Kuala Terong dengan tujuan yang tertentu. Datuk menolak dengan alasan kalau sekadar pergi ke Kuala Terong untuk mencari kayu bakau bagi kegunaan menahan tebing sungai dari arus deras, Datuk tak mahu. Berceritalah kawan Datuk itu tentang rumahnya yang dibina di tepi sungai Keruing. Tebing itu setiap hari runtuh kerana dilanda arus sungai yang deras. Kau bina je di tempat lain, habis cerita, kata Datuk. Malas nak pindah. Kalau begitu kau pacak tebing tu dengan batang buluh. Bagus batang buluh. Datuk memberi nasihat lanjut. Kawannya terdiam. Mereka berpandangan dan senyum pun terukir di bibir mereka berdua. Datuk merenung saya. Bahu kanannya dipegangnya serta ditekan-tekan. Kemudian Datuk merenung kedua-dua biji mata kawannya lama-lama. Keresahan mula terbayang di wajah kawan Datuk itu. Beginilah, baik kau berterus terang. Kenapa kau nak ajak aku ke Kuala Terong ni? Datuk mula bertanya. Kawannya tersengih-sengih dan wajahnya bertukar kemerah-merahan menahan rasa malu. Kawan Datuk memalingkan wajahnya ke arah lain. Baik kau berterus terang saja. Kau mahu aku buat apa? Sambung Datuk lagi. Dan kawannya menganggukkan kepala. Saya terus menggigit bibir. Mata saya masih tertumpu ke wajah kawan Datuk. Aku bimbang kalau aku berterus terang dengan kau. Kau tak nak tolong aku. Datuk pula menjawab. Aku tak pernah memikirkan hal nak tolong atau tidak. Kalau untuk kebaikan, insya-Allah aku tidak pernah menolak. Salahlah dugaanku, Long. Keluh kawan Datuk dengan nada suara yang mengandungi kekesalan. Kerana mahu bercerita agak panjang, kawan Datuk itu mengajak saya dan Datuk masuk ke sebuah warung kepunyaan orang Melayu berketurunan Mandailing yang terletak di sudut kanan jalan raya menuju ke Lumut. Arung ngelamat gue mah. Orang dah basuh jadi kan kamu laki. Baru do PK. Oh, ada minum nak inin. Aku kopi mazau. Dengan rasa agak kesal, kawan Datuk itu memberitahu kegagalannya menghalau syaitan yang memaharajalela di sebuah kampung dekat Kuala Terong. Akibat kegagalan itu, tangan kanannya terasa lumpuh dan kebas sepanjang malam. Tidurnya selalu diganggu oleh mimpi-mimpi yang buruk dan menakutkan. Ada kalanya dia tidak sedarkan diri sampai beberapa jam. Jadi apa yang aku nak kena buat ni? Tanya Datuk dengan nada suara yang menurun. Wajah kawannya direnung tepat-tepat. Dengan tenang Datuk menghirup kopi di hadapannya. Aku sangat mengharapkan kau, Long, menolong dalam hal ini. Sebenarnya susah menyambung kerja yang terbengkalai. Keluh Datuk sambil merenung kosong ke depan pada kenderaan yang bersimpang siur di dada jalan. Beberapa detik masa berlalu tanpa diiringi oleh sepatah perkataan dari Datuk dan kawannya. Saya terus menghirup kopi panas. Biar aku fikirkan dahulu. Hari Selasa depan kau datang ke rumah aku, beritahu Datuk pada kawannya. Saya lihat kawan Datuk itu tersenyum senang dan Datuk berjabat tangan sebagai tanda perpisahan. Waktu berada di dalam bas untuk pulang, Datuk memberitahu saya bahawa kejadian aneh yang mengganggu penduduk dekat Kuala Terong itu harus diatasi juga.
Kalau dibiarkan nanti penduduk di sana salah anggap dan melupakan kekuasaan Allah serta membuat kerja-kerja yang bertentangan dengan hukum agama. Begini Tamar, aku bimbang mereka akan menjadikan kubur itu sebagai tempat keramat. Dari apa yang Datuk dengar melalui kawannya itu, jelaslah orang yang mereka kuburkan di tanah perkuburan itu ketika hidupnya melakukan kerja-kerja yang ditunjukkan oleh syaitan. Orang perempuan atau lelaki tu? Saya bertanya. Perempuan. Masa hidupnya, aku rasa dia telah menduakan suaminya dan menderhakalah kepada suaminya juga. Beritahu Datuk lagi kepada saya. Satu keinginan timbul dalam hati untuk mendengar cerita selanjutnya. Tetapi hasrat itu tidak terlaksana. Bagi Datuk, mengajak saya berhadapan dengan kejadian itu lebih baik dari bercerita. Elok kau ikut je ke sana, nanti kau tengok sendiri. Ungkapan Datuk itu amat mengembirakan hati saya. Suasana di pekan kecil terung pada pagi Selasa dalam musim tempoh cukup lembap. Lopak-lopak yang terdapat berhampiran bangunan-bangunan kedai di situ ditakungi air akibat hujan yang memanjang pada sebelah malamnya. Saya dan Datuk masih lagi duduk di warung kopi sebelah kanan jalan menghala ke Kuala Terung. Di perhentian bas, kira-kira 10 hingga 15 anak muda sedang menanti bas. Agak saya mereka mahu pergi ke Bandar Taiping menonton filem Melayu. Datuk pula resah. Udalodin, kawan Datuk, belum juga tiba. Jam di dinding warung sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Saya mengambil akhbar utusan Melayu milik tuan punya warung yang terletak di meja sebelah. Agaknya ada aral di jalan. Apa dah jadi ni? Keluh Datuk. Saya renung wajahnya dengan senyuman. Orang silih berganti keluar dan masuk warung. Tiba-tiba, Datuk menekan pangkal ketiak kanan dengan tangan kiri. Alamat yang kurang baik, Tamar. Maksudnya dia tak ada ke tu? Kalau dia datang pun, dia tak boleh pergi ke Kuala Terung sebelum matahari bergalih tempat. Kalau pergi juga, susah balik kepada kita. Jadi, kita nak buat apa sekarang tu? Kita tunggu sampai Udalodin tiba. Saya kembali membaca akhbar utusan Melayu. Tepat jam 11, Udalodin pun sampai dengan teksi sapu Bluebird berwarna biji kundang. Udalodin meminta maaf. Menurutnya, dia singgah di pejabat pos Pantai Remis dahulu menemui menantunya yang bertugas di situ. Dari Pantai Remis, dia naik teksi sapu dan berhenti di Pekan Pancur membeli buah kelapa dan nangka sebagai buah tangan kepada keluarga yang akan ditemuinya nanti. Udah, begini saja. Aku tak dapat pergi sekarang. Kira-kira pukul 5 petang nanti kau tunggu aku di sini. Dan kita pergi bersama, ya? Kata Datuk pada Udalodin. Sebab kau jangan tanya, itu hal aku, ya? Habis di mana nak duduk sementara menanti pukul 5 petang ni? Tanya Udalodin. Datuk terus membayar harga minuman. Dia merenung muka saya sambil tersenyum. Kemudian, kami bertiga keluar dari perut warung menuju ke gigi jalan besar. Begini Lodin, aku nak pergi ke kampung air kuning. Pukul 4.30 aku datang balik sini. Kau tunggu aku di sini, ya? Baik. Lodin, satu lagi. Kau boleh sediakan batang tepus, bunga durian 3 kuntum dan mayang pinang berbunga sulung serta 7 helai daun sirih yang bertemu urat. Ada apa-apa lagi? Tak ada apa-apa. Kalau kau tak tunggu, aku akan terus balik. Tak, saya mesti tunggu. Udalodin ketawa kecil. Datuk dan saya terus naik bas menuju ke kampung air kuning. Rumah yang kami tuju ialah sebuah rumah yang berbumbung limas.
yang letaknya tidak jauh dari rumah pendekar Miul Abdul Rahman, seorang guru seni silat gayung yang terkenal. Kata Datuk, penghuni rumah itu adalah kelainan lamanya. Kami juga hampa bila mendapati tingkap rumah itu tertutup rapat. Seorang jiran memberitahu bahawa tuan rumah dan keluarganya sudah pergi ke Pontian, Johor kerana urusan nikah kahwin anaknya. Datuk membuat keputusan untuk pergi ke Kampung Lahing di Padang Rengas. Tetapi keputusan itu segera perlu ditukar oleh Datuk dengan alasan terlalu jauh. Lantas, dia membuat keputusan baharu untuk pergi ke Batu 10 Terung. Sebagai cucu yang amat sayang dan mencintai Datuk sendiri, saya tidak pernah membantah. Elok pada Datuk, eloklah pada diri saya. Datuk terus mencari teksi sapu di Pekan Cangkak Jering. Akhirnya kami naik teksi sapu Morris Minor berwarna hitam yang dipandu oleh seorang lelaki India. Tidak sampai setengah jam, kami pun berada di rumah Anjang Samsudin, orang Batu Bara. Dari percakapan dengan Datuk, tahulah saya bahawa Datuk memang berkenalan rapat dengan ayah Anjang Samsudin yang menyebut Ayah Tandang. Sebelum saya bertanya maksud panggilan itu, Datuk telah menerangkan Ayah Tandang merupakan satu panggilan yang berunsur penghormatan tinggi pada orang-orang tua di kalangan keturunan orang Batu Bara. Lama juga Datuk bercakap dengan Anjang Samsudin, termasuk kisah-kisah ayah Anjang Samsudin berlayar dari Sumatera membelah Selat Melaka menuju ke Pekalong Baharu waktu muda-muda dahulu. Walaupun Datuk kau dan Datuk saya datang dari daerah berlainan di Sumatera, tetapi mereka berkawan berdasarkan semangat bangsa Melayu yang tidak mengenal batas keturunan dan suku. Ujar Anjang Samsudin sambil menggeling tajam pada saya. Datuk pula tersenyum sambil menyambung. Saya tahu sangat perangai ayah awak. Cepat panas paran, keras kepala dan berani. Saya puji dengan sifat tegasnya. Agaknya memang begitu sifat orang Batu Bara yang suka merantau. Celah Anjang Samsudin sambil mengatakan keturunan orang Batu Bara tidak terdapat di Malaysia kecuali di beberapa buah kampung di sekitar daerah dinding, iaitu di Kampung 40 Rantai dan Kampung Baharu Lumut. Salah seorang daripada orang Batu Bara itu telah meneroka Bandar Lumut serta Teluk Rubiah dan pernah berperang dengan Angkatan Siam serta Belanda di Pulau Pangkur. Anjang Samsudin yang sudah meninggal dunia adalah bapa kepada salah seorang pengarah dan pelakon filem terkenal di tanah air dewasa ini. Masa itu bintang filem tersebut belum lagi menjadi pelakon filem. Menurut bapanya, anaknya pada masa itu sudah pergi ke Ipoh mengikut abangnya yang menjadi salah seorang pegawai RIDA, sekarang MARA, Majlis Amanah Rakyat. Hingga kini, saya tidak berhadapan dengan bintang terkenal itu kecuali melihat lakonannya di dalam filem sahaja. Lebih kurang pukul 3 petang, saya dan Datuk meninggalkan rumah Anjang Samsudin dan terus naik bas menuju ke Pekan Terung. Udaludin tidak mungkir janji. Dia menanti kami di tempat yang dijanjikan. Pukul 5.30 petang, dengan menaiki kereta salah seorang penduduk Kuala Terung, saya dan Datuk sampai ke tempat yang dituju. Kami menginap di sebuah rumah berhampiran dengan pangkalan nelayan. Perkara pertama yang dilakukan oleh Datuk ialah pergi melawat tanah perkuburan. Ada beberapa perkara yang perlu Datuk lakukan di situ. Datuk hampir-hampir membatalkan kerja-kerjanya di situ apabila mengetahui jenazah perempuan itu dikebumikan di Kampung Terung dan bukannya di Kuala Terung. Bagaimana, tanya Udaludin. Mana rumah yang selalu didatanginya? Tanya Datuk. Udaludin menunjukkan sebuah rumah yang tidak jauh letaknya daripada tempat saya dan Datuk menginap. Bentuk rumah itu agak sederhana dengan atap rumbia dan berdindingkan papan. Kedudukannya agak terpencil dengan rumah-rumah yang lain di dalam kampung tersebut. Saya dan Datuk diperkenalkan oleh Udaludin kepada tuan rumah yang berkulit hitam manis, berdahi luas dan rambutnya kerinting. Setelah bercakap beberapa patah perkataan, lelaki itu mempersilakan kami naik ke rumah. Perkara pertama yang diajukan oleh Datuk kepada lelaki yang menjangkau usia 50-an itu adalah berapa kali dia datang dalam seminggu. Boleh dikatakan pada setiap malam. Apa yang dibuatnya? Makan sisa makanan yang lebih di dapur. Adakah awak berikhtiar untuk menghalau? Lelaki itu terdiam, biji matanya tertumpu pada wajah saya.
Dia tidak senang duduk sambil memicit dagu tirusnya berkali-kali. Datuk kerutkan dahi dan Udaludin meraba misai tebalnya. Tak ada. Tidak mendatangkan kesan. Dia tetap macam dahulu. Ujar lelaki itu dengan tenang sambil memberitahu 4 orang anak yang tinggal bersamanya sudah berpindah ke rumah lain. Wah, awak tak pindah pula? Soal Datuk. Buat apa menyusahkan orang? Sahutnya dengan jujur. Apa rancangan awak sekarang? Lelaki itu mengerutkan lagi dahi luasnya hingga bergaris 4. Tak ada apa-apa rancangan. Saya bimbang benda ganjil itu sudah mula mengacau orang lain. Saya takut rumah saya akan dibakar oleh orang yang tidak dapat mengawal perasaan. Mereka yakin hantu itu adalah isteri saya. Kau percaya dengan mereka? Tanya Datuk lagi. Lelaki itu nampak gelisah. Tanpa ditanya oleh Datuk lagi, lelaki itu memberitahu dia juga yakin bahawa hantu yang selalu mengganggunya adalah hantu isterinya yang setiap kali hantu itu datang, dia pasti memanggil namanya. Dan suara panggilan itu serupa dengan suara arwah isterinya. Ada kalanya, semua barang-barang di rumah seperti bawang dan cabai berubah tempat. Satu kegemaran yang dilakukan oleh isterinya sebelum meninggal dunia. Saya mahu berikhtiar menghalaunya, Cik. Nada suara lelaki itu lembut, tetapi mengandungi harapan yang besar. Dia nampak resah dan sepasang mata tertupu ke wajah Datuk dan Udaludin. Sambil menepuk bahu Datuk, Udaludin pun berkata, saya bawakan orang yang boleh menolong awak. Datuk tersenyum. Datuk terus membisikkan sesuatu ke telinga lelaki itu. Dengan tenang lelaki itu menganggukkan kepala. Datuk menghampiri Udaludin pula. Barang yang aku minta tu sudah kau sediakan ke? Tanya Datuk pada Udaludin. Saya lihat Udaludin menganggukkan kepala macam ayam jantan berjumpa ayam betina. Aku mahu tidur di sini dan kau bawa barang-barang itu ke sini. Beritahu Datuk pada Udaludin. Rumah yang dekat pangkalan nelayan tu tak sesuai ke? Sesuai. Aku kira di sini lebih baik lagi, jawab Datuk. Udaludin meninggalkan kami di situ dan pergi mengambil barang-barang yang disediakannya untuk dibawa ke rumah lelaki itu. Bila barang-barang itu diserahkan pada tangan Datuk, Udaludin pun beredar dari situ menuju ke rumah jirannya. Udaludin berjanji akan menemui Datuk sesudah waktu sembahyang Isyak. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang sajamu, yang hitam manis, pandang sajamu. Hitam manis. Datuk terus bercakap dengan lelaki yang menjangkau usia 50-an itu di ruang tengah. Banyak benar pertanyaan yang diajukan oleh Datuk pada lelaki itu untuk menyingkap rahsia peribadi arwah isterinya. Saya selalu ke laut. Banyak hal berhubung dengan dirinya saya tak tahu, kata lelaki itu dengan jujur. Datuk terdiam dan mati akal kerana setiap kali perkara berhubungan dengan isteri lelaki itu disoal, itulah jawapan yang diberikan kepada Datuk. Akhirnya, Datuk membuat kesimpulan bahawa hubungan antara lelaki itu dengan arwah isterinya agak renggang dan penuh rahsia. Ada rahsia-rahsia rumah tangga yang dilindungi oleh si isteri dari pengetahuan suaminya. Tak apalah, awak tak tahu. Saya cuba berikhtiar mengatasi hal ini. Datuk memberikan janji itu kepada lelaki tersebut. Memang itulah yang saya harapkan, Cik. Awak pernah berkelahi dengannya? Tanya Datuk lagi. Saya ni dulu bos, Cik. Suka beristeri banyak. Isteri saya yang mati itu adalah isteri saya yang kelima. Kata-kata lelaki itu membuka rahsia. Datuk menggigit bibir. Secara tidak langsung dia sudah dapat mengetahui rahsia diri lelaki yang nampak cemas itu. Isteri yang lain tu ke mana perginya? Semua saya ceraikan. Tetapi dengan isteri yang mati ini saya tidak sanggup berbuat begitu. Kenapa tu? Kenapa? Saya tidak tahu. Saya rasa sayang dan
mendengar perintahnya. Ada kalanya saya rasa seperti orang bodoh pun ada bila berhadapan dengannya. Oh, begitu, suara Datuk lembut. Dan Datuk tidak meneruskan sebarang pertanyaan terhadap lelaki itu. Kerana waktu maghrib sudah tiba, Datuk menyuruh saya mengambil air sembahyang di perigi. Saya lantas memberitahu Datuk yang saya lebih senang mengambil air sembahyang bersamanya. Kenapa pula? Tanya Datuk. Perigi jauh tu, saya rasa seram. Pergi. Tak ada benda yang mesti yang kau takutkan. Saya tak ada pilihan lain, saya terpaksa pergi. Berdebar juga hati saya bila memijak bumi di tengah cahaya yang samar-samar itu. Lebih menggerunkan, sepanjang jalan menuju ke perigi, terdapat beberapa pohon jawi yang besar dan akar berjuntayan. Angin ketika itu tidak bertiup langsung. Ditambah pula dengan beberapa ekor burung gagak liar terbang rendah pulang ke sarang sambil bunyi. Bunyi gagak itu saya amati seperti bunyi orang mencari kain kapan. Macam-macam lah tu. Saya punya imajinasi pada masa itu. Saya tahu kalau saya berpatah balik, Datuk pasti naik darah. Saya tiada pilihan. Terus saya maju ke hadapan. Saya terus melangkah. Langkah saya mati apabila seekor kucing hitam melompat di hadapan saya. Sebelum kucing itu melompat semula ke dalam semak, matanya merenung saya sambil membuka mulutnya dengan lebar. Bersama suara nyaring yang kuat. Hari bertambah gelap. Pondok perigi nampak berbalam-balam di hadapan. Saya berlari terus masuk dalam pondok perigi yang berdindingkan tepus tanpa atap. Pepohon rembia yang berdiri dekat pondok perigi kelihatan kaku dan menakutkan. Saya terus membaca niat dan membasuh muka. Dengan tiba-tiba, saya terhidu bau busuk yang amat sangat. Serentak dengan itu, saya terasa dinding pondok perigi diraba orang dari luar. Saya resah, tidak menentu. Kemudian saya terasa ada orang berdiri di belakang saya. Saya cuba menjeling. Kerana keadaan bertambah kabur, saya tidak dapat memastikan dengan tepat siapakah yang berdiri di belakang saya. Perasaan saya cukup cemas pada masa itu. Oh, orang baru mahu ambil air sembahyang. Lubang telinga saya diasak dengan suara seorang perempuan. Ah, sudah. Saya terus menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa yang saya lihat, kecuali bau busuk yang cukup hebat. Tekak saya menjadi loyak. Tanpa berfikir panjang, saya terus berlari dengan sekuat hati menuju ke rumah. Kenapa? Kenapa ni? Tanya Datuk sambil melihat wajah saya yang pucat desi. Ada suara orang perempuan tu dan bau busuk. Ya Allah, busuk tu. Tak apa, itu perkara biasa, balas Datuk sambil melihat wajah tuan rumah yang berdiri di sebelah. Perkara biasa. Saya yang luar biasa. Pada masa itu tuan rumah saya lihat resah tidak menentu dah. Itulah dia. Tiba-tiba keluar dari mulut tuan rumah. Tanpa berlengah-lengah lagi, Datuk mengajak tuan rumah pergi mengambil air sembahyang di perigi. Saya pula terpaksa tinggal sendirian di rumah. Nasib. Bagi menghilangkan rasa takut, saya duduk di anak tangga bongsu sambil menyanyikan lagu Tudung Periuk. Saya pasti benar, rangkap lagu yang saya sebut itu lintang pukang. Entah ke mana, apa yang saya dapat fikirkan pada masa itu saya tidak tahu. Nada dan iramanya terus sumbang. Untuk menghiburkan hati yang takut, saya menyanyi terus. Saya terdengar ayam direban berketak dengan kuat macam terlihat sesuatu. Kucing kepunyaan tuan rumah lari tidak menentu macam dikejar sesuatu. Suara ayam kian keras dan kemudian hilang. Bau busuk itu datang lagi. Aduh. Macam ada kelibat manusia yang lalu di hadapan saya. Dan saya lihat lampu minyak tanah terpasang dengan sendirinya di ruang tengah. Daun tikar tertukuk rapat dengan sendirinya. Awak siapa? Ada hajat ke? Rasa aku
Adik-beradik aku dan suami aku tak ada mempunyai saudara mara macam muka kamu. Siapa kamu ni? Saya terdengar suara orang perempuan dalam rumah. Saya terdiam. Kemudian saya terdengar bunyi pinggan mangkuk periuk belaga sesama sendiri di bahagian dapur. Macam orang mencari sesuatu. Saya juga terdengar suara perempuan merungut sesuatu. Bau busuk jangan dikatalah. Hari bertambah gelap. Saya masih sendirian di rumah itu. Bilalah Datuk dan tuan rumah nak patah balik ni? Saya tidak sedar pula. Tiba-tiba bila masa tuan rumah dan Datuk berada di hadapan saya. Alhamdulillah. Ada penyelamat saya. Mari kita solat. Saya memberitahu Datuk tentang bau busuk dan peristiwa yang saya alami di rumah itu tadi. Datuk tak peduli pun. Tuan rumah dan saya terus bersembahyang maghrib dengan berimamkan Datuk. Aneh, sesudah memberi salam terakhir, bau busuk sudah tiada lagi. Datuk menyuruh tuan rumah turun ke dapur melihat periuk dan pinggan mangkuk. Tuan rumah patuh dengan perintah Datuk. Habis dia makan nasi saya ni, dia membasuh pinggan mangkuk yang kotor. Dengan wajah tenang, tuan rumah memberitahu Datuk sesudah memeriksa barang-barang di dapurnya seperti yang Datuk minta tadi. Kalau begitu, kau masak nasi lagi dan masukkan hujung batang tepus ini. Ujar Datuk sambil memberi batang tepus yang sudah dipotong sedikit. Tuan rumah pun terus memasak nasi dan menggoreng ikan kering. Bila semuanya sudah siap, saya dan tuan rumah makan. Atas permintaan Datuk, nasi di bahagian atas ditinggalkan di dalam periuk. Lebih kurang pukul 2 malam, Datuk pun mengejutkan saya dari tidur. Dia menyalakan sebatang lilin. Udaludin yang datang ke rumah itu selepas waktu isyak pun dibangunkan oleh Datuk dari tidurnya. Tuan rumah yang tidur dekat Tiang Seri tidak dikejutkan oleh Datuk. Dengkul tuan rumah cukup keras. Datuk terus bertafakur setelah mengenakan baju hitam dan seluar hitam ke badan dengan melilitkan kepalanya dengan kain merah sebesar 2 jari. Kemudian dia suruh saya mengaturkan 7 helai daun sirih di muka pintu. Dia juga menyuruh Udaludin meletakkan batang tepus dalam keadaan selang-seli pintu dapur. Datuk pun menepuk dahi tuan rumah sebanyak 3 kali dan meraba urat lehernya. Awak buat apa tu? Soal Udaludin pada Datuk. Saya pukau dia supaya dia tidur terus. Jawab Datuk sambil berkemaskan. Silanya. Datuk pun menyuruh kami duduk tanpa bergerak. Datuk ke dapur dan mengambil periuk nasi yang diletakkan dekat dengan Tiang Seri. Suasana malam itu cukup sepi. Rasa sejuk terasa menyentuh kulit muka dan badan. Sesekali angin bertiup dengan kuatnya di luar, menggugurkan dahan-dahan pokok yang mati. Suara burung hantu, suara burung jampuk tidak pula berbunyi, kecuali suara itik dan ayam direban macam melihat sesuatu. Bau busuk datang kembali. Bau busuk mula masuk ke lubang hidung kami. Datuk terus membuka pintu dan Datuk membentangkan kain hitam yang berbucu 3. Datuk duduk bersila di situ. Sebatang lagi lilin Datuk nyalakan. Lilin yang baru dibakar, Datuk letakkan betul-betul di tengah pintu. Datuk terus bertafakur. Dia membaca sesuatu. Dengan mendadak, api lilin di tengah pintu itu padam. Bunyi tapak kaki orang melangkah jelas terdengar. Datuk bangun sambil memeluk tubuh. Siapa? Terdengar suara perempuan. Tetamu suami kamu. Jawab Datuk. Apa halnya? Saja kami datang. Aku nak masuk ke rumah. Lalu kau dari situ. Masuklah, ini rumah kamu. Tapi nyalakan api lilin yang padam tu. Selesai saja Datuk bercakap, api lilin yang padam itu terus menyala. Bau busuk bertambah kuat. Muka saya seperti dilekati sesuatu.
Saya raba dan cium. Ternyata muka saya dilekati lumpur seperti dari kubur. Baunya, ya Allah, cukup busuk. Bunyi tapak kaki orang melangkah kian kuat. Dengan pertolongan cahaya lilin, saya dapat melihat satu lembaga memakai kain putih yang sudah koyak dan penuh dengan lumpur. Kegagapan, kata hati saya. Lembaga itu bagaikan tahu apa yang menggolak di dalam dada saya. Lalu secebis kain kapan yang busuk dicampakkan kepada saya. Bentuk mukanya tidak dapat saya lihat dengan jelas. Aku lapar. Saya terdengar suara perempuan. Makanlah, dah. Makanlah, sahut Datuk. Saya lihat perut nasi bergerak-gerak dan saya terdengar suara orang mengunyah sesuatu. Saya menggigit bibir. Udaludin menutup lubang hidungnya dengan tangan. Dalam cahaya samar-samar itu, saya melihat lembaga yang berkain kapan kotor menghampiri suaminya. Dia mencangkung di situ sambil meraba-raba pipi dan rambut suaminya. Perempuan itu menangis tersedu-sedu. Darah saya tersirak kerana jari-jari perempuan itu sudah tidak berdaging lagi. Hanya tulang jari dengan kuku yang panjang jelas berlari-lari di atas pipi dan tengkuk suaminya. Beberapa daging lengan dan pahanya yang sudah reput jatuh ke atas lantai. Datuk terus melompat dan memukul belakang perempuan itu dengan batang tepus sebanyak 7 kali. Datuk juga menyuruh Udaludin memasang api pada pelita minyak tanah. Bila pelita sudah dipasang, wajah perempuan itu jelas kelihatan. Matanya sudah berlubang, daging pipinya jatuh satu persatu ke lantai macam habuk kayu yang baru diketam. Giginya masih kuat dan kelihatan putih bersih. Saya memang tak sanggup memandang wajah yang amat menakutkan itu. Apa yang kau lakukan pada suamimu, ha? Tanya Datuk. Perempuan itu tidak menjawab. Dia berjalan ke arah periuk nasi. Kedua belah kakinya dikangkangkannya dengan periuk nasi itu betul-betul di celah kangkangnya. Beberapa daging yang buruk di bahagian punggung jatuh ke dalam periuk tersebut. Setelah beberapa saat, periuk itu diberikan kepada suaminya. Macam ada sesuatu kuasa yang luar biasa. Suaminya bangun lalu memakan nasi itu dengan lahapnya. Kemudian suaminya tidur kembali. Kau berikan suamimu nasi tangas? Tanya Datuk. Ya, saya sayangkan dia. Saya mahu dia mendengar kata dari saya dan tidak mencari perempuan lain. Perbuatan ini dikutuk Allah dan berdosa besar. Kau tahu, perempuan itu tidak menjawab. Dia terus duduk merenung muka suaminya dan memukul-mukul dadanya. Kau belajar dari siapa ni? Soal Datuk. Perempuan itu tetap membisu. Datuk memukul lagi hingga perempuan itu mengakui bahawa dia menuntut ilmu dari seorang perempuan tua yang memang menaruh dendam pada kaum lelaki. Menurutnya, perempuan itu memang seorang yang baik. Tetapi lakinya yang kuat berjudi itu selalu memukulnya bila kalah judi. Kemudian dia dimadukan pula oleh lakinya. Mulai dari saat itu, dia mencari ilmu nasi tangas dan dikenakan kepada suaminya. Hingga suaminya menjadi bodoh dan tidak boleh membilang hingga 10 kecuali ditunjuk atau diajar olehnya sendiri. Datuk terdiam. Saya dan Udaludin berpandangan sama sendiri. Saya lihat Datuk membuka kain yang melilit kepalanya. Datuk membuka bajunya dan menyarungkan ke tubuhnya dalam keadaan terbalik. Kau tahu perbuatan kamu adalah salah di ajaran agama dan kau tidak diterima oleh bumi. Roh kau ditolak oleh dunia merayau-rayau selama 40 hari sebelum dihumban ke neraka. Saya tak tahu, jawab perempuan itu. Suami kau seorang lelaki yang baik. Kenapa kau buat perkara ini? Perempuan itu diam lagi. Dia cuba bangun dan mahu menerkam ke arah Datuk. Cepat-cepat Datuk memukul badannya dengan batang tepus lagi. Ternyata pukulan itu tidak mendatangkan kesan. Dia membuka kain kapannya lalu melemparkan kepada Datuk. Datuk menahan dengan kedua belah tangannya hingga kain kapan itu berbalik kepadanya. Datuk lalu membaca beberapa potong ayat suci Al-Quran sehingga perempuan yang sudah tinggal rangka itu terperosok ke tepi dinding sambil menutup mukanya. Dia kelihatan takut dan cemas sekali. Roh engkau tidak akan diterima Allah selagi kau tak minta ampun dan maaf pada suamimu. Datuk terus berkata,
Engkau siapa yang menyuruh aku berbuat begitu? Balas perempuan itu. Datuk lalu mengambil sebatang tepus lagi dan menekan ke dada perempuan itu. Engkau syaitan, engkau syaitan, ujar Datuk kemudian membaca beberapa ayat suci lagi. Ternyata hantu perempuan itu tidak mahu mengaku kalah. Barangkali rasa sabar Datuk sudah hilang. Datuk terus menepuk kedua belah tapak tangannya. Perempuan itu menjerit macam kena sesuatu yang panas dan terus bersuara minta ampun pada suaminya. Bila suara jeritan perempuan itu hilang, semua cahaya pelita di dalam rumah itu padam. Bila dinyalakan semula, perempuan itu sudah hilang. Datuk menepuk dahi tuan rumah 3 kali sambil mengurut lehernya. Suami hantu perempuan itu tersedar dari tidur. Demikian episod ke-25 Siri Bercakap dengan Jin, musim kedua, Sumpah Nasik Tangas. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Hey Padu Kawali. Teruskan mendengar audiobook Siri Bercakap dengan Jin, musim kedua dengan episod seterusnya. Episod yang ke-26, Isterinya Menjadi Klip-klip.